Buletin pagi Selasa 23 Oktober, bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini, Tun M akui terpaksa sesuaikan pemikiran baru. Juga pengusaha laksa kebok tunggu surat rasmi Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui dirinya terpaksa menyesuaikan pemikiran dengan aliran sosialisme dan liberalisme dalam kalangan pemimpin Pakatan Harapan. Ujarnya, beliau sedar jika mahu kerajaan yang diterajuinya berjaya, maka penting mengambil kira pendapat dan pandangan yang berlainan dalam parti. Mempunyai idea-idea yang berlainan. Ada yang mirip kepada sosialisme, ada yang mirip kepada liberalisme. Jadi saya kena ambil kira yang ni. Kalau saya nak buat sesuatu, kalau mereka dapati itu korang liberal, saya terpaksa terjemahkan pemikiran saya itu supaya tidak terlalu bertentangan dengan liberalisme. Saya tak Mengulas dakwaan masyarakat Melayu bahawa PH anti-Islam serta pendukung liberal, Tun Dr. Mahathir berkata ini tuduhan dibuat musuh kerajaan. Tegasnya DAP juga tiada kuasa dan jika ada kepimpinan parti yang tidak bersetuju, maka perkara itu akan disuarakan ketika mesyuarat bersama. Kita tak berani jawab nak janji-janji sangat. Okey, Tun juga telah Parti yang dominan. Kira-kira 76% kaki tangan awam dan anggota polis menerima gaji kurang RM5,000 sebulan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Vui Kiong berkata ia membabitkan 866,270 orang daripada 1.1 juta kaki tangan awam. Katanya berdasarkan data Jabatan Akauntan Negara, sehingga 30 Jun lalu jumlah itu membabitkan pegawai kerajaan yang termasuk dalam kumpulan pegawai grade 44 dan ke bawah. Bagaimanapun, jika mengambil kira imbuhan tetap dan alaun bulanan yang diperuntukkan kepada kumpulan terbabit, jumlah itu menurun kepada 742,561 orang atau 65%. Tambahnya, bagi menjaga kebajikan penjawat awam, kerajaan sentiasa membuat kajian. Semakan alaun dan gaji penjawat awam berdasarkan prinsip ditentukan dalam perkhidmatan awam. Sementara itu, Datuk Liew Vui Kiong berkata, kerajaan sentiasa berhati-hati dalam membuat kajian dan semakan gaji, alaun dan imbuhan penjawat awam dengan mengambil kira implikasi perbelanjaan mengurus serta kedudukan kewangan negara. Isu gaji minimum Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX merayu kerajaan menyemak semula perkara itu khususnya bagi kumpulan berpendapatan rendah. QPEX juga meminta agar insentif kenaikan gaji tahunan KGT turut diberi perhatian. Presiden QPEX, Datuk Aziz Muda berkata, 70% daripada kumpulan berpendapatan rendah masih belum mampu memiliki rumah sendiri. Kumpulan pekerja berkenaan katanya sukar membuat simpanan bagi tujuan memiliki kediaman berikutan peningkatan harga barangan keperluan asas yang tidak sejajar dengan gaji. Beliau berkata dengan gaji kurang daripada RM5,000, mereka hanya mampu memiliki rumah berharga bawah RM150,000. Sehubungan itu, beliau memohon pertimbangan kerajaan menyediakan lebih banyak rumah mampu milik bernilai bawah RM150,000 bagi membolehkan pekerja terbabit mampu memiliki rumah pertama mereka. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik memaklumkan bahawa Universiti Malaya UM akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung kontroversi kenaikan yuran pengajiannya dalam waktu terdekat. Dr. Mazli berkata pihaknya sudah berhubung dengan Naib Chancellor Universiti terbabit bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai isu berkenaan. Jelasnya lagi, dalam beberapa perkara berkaitan, Universiti Awam mempunyai otonomi berkaitan yuran. Khamis lalu, sekumpulan penuntut UM merungut. Kononnya kenaikan yuran pengajian dilakukan tanpa sebarang notis awal atau surat perkeliling kepada mahasiswa.
Kumpulan dikenali sebagai Suara Siswa dan mewakili penuntut dari pelbagai fakulti itu mendakwa UM menaikkan iuran sebanyak RM50 untuk penuntut tempatan dan RM3,000 untuk penuntut luar negara. Mereka mengesyaki berlaku perlanggaran kontrak kerana difahamkan Universiti Awam berdepan pemotongan bajet selain mendakwa pentadbiran UM gagal membalas memorandum ditandatangani oleh 6,000 penuntut. Seorang pegawai perhutanan daerah antara 11 kaki tangan Jabatan Perhutanan Terengganu yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selepas disyaki menerima rasuah bernilai RM134,000. Semua suspek berusia antara 31 hingga 58 tahun ditahan dalam Ops Ranger melalui beberapa siri serbuan selama 4 hari bermula 14 Oktober lalu di Hulu Terengganu dan Kuala Terengganu. Pengarah SPRM Terengganu Muhammad Zaki Hassan berkata semua suspek menerima wang suapan daripada kontraktor balak sebagai balasan untuk mempercepatkan proses pengeluaran hasil hutan. Jumlah suapan itu antara lingkungan 300 hingga RM12,000. Ada juga benda tu yang diterima secara bulanan, kan? So perbuatan tu telah berlaku bermula daripada tahun 2012 lagi, 2012. Sehingga 2014. Ujarnya pihaknya sedang melengkapkan siasatan untuk pendakwaan mengikut Seksyen 16 dan 17(b) Akta SPRM 2009. Mahkamah Tinggi Kota Baru Kelantan seorang buruh warga Myanmar dijatuhi hukuman penjara 10 tahun 6 bulan setelah mengaku bersalah terhadap pertuduhan pilihan menyebabkan kematian rakan senegara Win Koko tahun lalu. Hakim Dato' Ahmad Bacik mengarahkan hukuman terhadap Si Ta Iwin, 23 tahun, dijalankan dari tarikh dia ditangkap pada 6 Januari 2017. Mengikut fakta kes, kesalahan dilakukan tertuduh di sebuah rumah kongsi di Gua Musang pada 6 Januari tahun lalu. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Hamizah Ghazali dan tertuduh diwakili Peguam Bela Wan Naziruddin Wan Jaafar. Selepas disahkan Kementerian Kesihatan, keracunan makanan akibat mi laksa kebuk di Baling Kedah berpunca daripada bakteria Salmonella enterica cerevisiae weltevreden. Pemilik gerai mendakwa beliau dimaklumkan pihak kesihatan Baling telah membenarkan gerainya untuk beroperasi semula. Bingung memikirkan yang mana satu perlu diikuti, Daud Ismail, 51 tahun berkata beliau hanya akan mula berniaga selepas pihak berkuasa menyerahkan makluman rasmi berkaitan perkara itu kepadanya. Bagaimanapun beliau melahirkan kekecewaan kerana perkara itu hanya disampaikan Wakil Pejabat Kesihatan Daerah Baling melalui panggilan telefon tanpa sebarang notis bertulis. Saya minta percepatkanlah. Kalau ada keputusan itu, sila maklumkan dengan bersurat. Jadi baru kita kata ni kan, kita dapat kepastian sungguh-sungguh. Jadi tak mau buat kenyataan berkemungkinan kita tak terima. Ujarnya pihak kesihatan dijangka sekali lagi hadir ke premis gerainya di Kampung Landak hari ini. Beliau yakin perniagaannya dapat kembali beroperasi kerana sudah mematuhi semua syarat serta memberi kerjasama baik sepanjang pemeriksaan sejak 2 minggu lalu. Pihak kesihatan mengesahkan 83 kes termasuk 2 kematian susulan kejadian keracunan makanan yang berpunca dari memakan laksa yang dibeli di gerai berkenaan pada 8 Oktober lepas. Kegagalan perunding dan kontraktor projek lebuh raya berkembar Bukit Kukus, Pait Rubung, Pulau Pinang memaklumkan terdapat aliran anak sungai di tapak pembinaan didakwa antara punca kejadian runtuhan tanah di kawasan itu. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP Datuk Yu Tong Siang berkata perkara itu hanya disedari ketika hari kedua operasi mencari dan menyelamat SAR di tapak runtuhan. Datuk Yu berkata pengalihan aliran anak sungai itu adalah prinsip asas yang perlu dilakukan pihak perunding dan kontraktor dengan penjelasan mengenainya boleh dibuat tanpa memerlukan bantuan pakar. Pagi Sabtu telah pun saya saki sesuatu yang mana saya telah pun naik ke atas dan mendapati bahawa satu punca air telah pun ditutup dan tidak ambil kira tentang
diversion yang perlu dilakukan. Ini merupakan satu fundamental yang perlu diambil perhatian. So, saya tak mau jump into the conclusion di sini. Pending investigation ataupun siasatan yang sedang dibuat oleh pihak-pihak berkuasa yang tertentu lah atau berkenaan. Tetapi untuk yang ni, saya nak tekan di sini, specifically saya mahukan penjelasan tersebut kerana dia tidak perlukan pakar untuk memberitahu bahawa perlukan diversion sebelum penimbunan tanah tersebut. Jadi untuk diri saya, itu merupakan satu punca kemungkinan merupakan satu punca yang utamalah di mana kejadian tersebut berlaku yang telah pun menyebabkan kesusahan kepada semua pihak. Projek bernilai RM545 juta itu muncul sebagai laluan alternatif menghubungkan laluan Tiantik di Bandar Baru Air Hitam ke Lebuh Bukit Jambul dijangka siap pada Mac 2020 selepas mengalami kelewatan setahun dari jangkaan asal. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menafikan lawatan penasihat khasnya ke London baru-baru ini menggunakan peruntukan kementerian. Susulan dakwaan bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid terhadap penasihatnya Wan Saiful Wanjan yang didakwa bertindak di luar bidang kuasa dengan membawa rombongan rasmi ke luar negara. Dia pergi ke sana bersama pegawai-pegawai tidak menggunakan peruntukan kementerian. Tidak menggunakan peruntukan kementerian. Cuma saya ada soalan kepada Datuk Seri Mahathir Khalid. Ramai Malaysia inginkan penjelasan bagaimanakah beliau boleh terlibat dengan Datuk Seri Najib memberikan direct nego kepada syarikat Jepak di Sarawak di atas projek solar diesel yang sehingga kini menjadi siasatan di SPRM. Jadi Datuk Mahathir Khalid sila jawab itu dahulu. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program Meet and Greet pelajar antarabangsa bersama Menteri Pendidikan di Putrajaya. Datuk Seri Mahathir sebelum ini mendakwa bahawa tindakan terbabit dikhawatiri menjejaskan hubungan antara dua negara apabila Malaysia hanya menghantar seorang yang bertaraf penasihat untuk bertemu menteri atau pegawai tertinggi Kementerian Negara berkenaan. Pada perkembangan lain, Dr. Mazli mahu supaya pelajar asing di negara ini diberi lebih banyak peluang untuk mengenali budaya dan kehidupan rakyat Malaysia melalui program anak angkat. Katanya melalui jalinan itu, ia akan dapat menjadikan ia sesuatu pengalaman cukup bermakna dan berharga kepada mereka apabila kembali ke negara asal kelak. 50.0.2 Proses penghantaran pulang etnik Rohingya ke Rakhine Myanmar berkemungkinan dilaksanakan pada tahun depan. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata usaha itu dilaksanakan oleh pasukan khas Menteri-Menteri Luar ASEAN yang akan ke Myanmar akhir bulan ini. Menteri-Menteri Luar ASEAN sedang berbincang untuk mencari jalan. Mungkin perlu diwujudkan satu pasukan pemantau. Kalau tidak, mereka tak akan balik. Sebab dia tahu dia balik, dia akan kena seksa. Ujarnya pasukan khas terbabit diketuai Menteri Luar Singapura Vivian Balakrishnan. Bagaimanapun beliau tidak pasti tempoh diperlukan untuk proses perbincangan itu. Selain Bangladesh, terdapat lebih 10,000 etnik Rohingya berlindung di Malaysia selepas tercetus pergolakan berdarah di Myanmar yang dikaitkan dengan proses pembersihan etnik sejak lebih 3 dekad lalu. Sukan, kejohanan bola sepak AFC bawah 19 tahun. Selepas tewas kepada Arab Saudi pada aksi pembukaan, Malaysia kembali fokus berdepan Tajikistan malam ini. Apa yang pasti, Malaysia kini waspada dengan permainan keras Tajikistan yang menyaksikan mereka mengejutkan China 1-0. Skuad negara tetap positif meskipun sedar hanya kemenangan mampu menghidupkan kembali peluang bersaing dalam kumpulan D. Cuma yang meresahkan Ketua Jurulatih Boyan Hodak, kecederaan yang melanda beberapa pemain. Justru perubahan taktikal akan dilakukan apatah lagi bakal berdepan corak keras Tajikistan. They play very aggressive, which is normal. They have this style of playing, which is very aggressive, especially in midfield. They're doing lots of tactical fouls. So whenever you win the ball versus them, immediately they try to do foul. This is
is where they collect lots of these yellow cards. But we saw this, we showed the video to players, we explained, we know what they're doing, we know how they're moving, but this is that level, you know. Meskipun dalam situasi genting, Hodak yakin pemain masih mampu memberi cabaran. Sebagaimana aksi pertama menentang Arab Saudi menampilkan kesungguhan menyaingi lawan. Pertemuan Malaysia menentang Tajikistan dijadual berlangsung jam 8 malam ini. RM30,000 tiket perlawanan akhir Piala Malaysia 2018 akan diperuntukkan untuk penyokong Terengganu kali ini. Dan penyokong skuad penyu boleh mula membeli tiket Khamis ini bermula jam 10 pagi hingga 2 petang di kaunter Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Tiket untuk dewasa dijual pada harga RM50 manakala kanak-kanak RM10. Menurut Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu PBSNT Hishamuddin Abdul Karim, PBSNT percaya Terengganu berada di kemuncak prestasi terbaik musim ini untuk membawa pulang trofi ke negeri itu. Saya percaya ramai yang nak tahu siapa yang bakal menerajui TFC musim depan, apa persediaan pada musim depan. InsyaAllah secara keseluruhan saya akan buat kenyataan rasmi pada hari Khamis minggu ini. Pengerusi Pembangunan Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Terengganu Wan Sukairi Wan Abdullah juga berharap Terengganu mampu mengulangi keajaiban. Sedar Perak bukan lawan mudah, namun ia bukan penghalang bagi Terengganu merealisasikan impian yang lama terpendam. Soal ataupun isu ganjaran dan sebagainya itu adalah soal yang kedua dan yang ketiga. Dan di peringkat kerajaan negeri sendiri pun kita masih belum bermesyuarat dengan jelas apa bentuk insentif ataupun penghargaan yang bakal kita berikan. Terengganu melangkah ke pentas akhir selepas menewaskan pasukan gergasi JDT dengan agregat 3-2. Pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yakin kelab itu akan mampu menjadi sebuah pasukan lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa dalam 2 tahun lagi. Sedar saingan yang bakal ditempuhi JDT untuk musim 2019 Liga Juara-Juara AFC, Tunku Ismail tetap mahu JDT memberi impak kepada pasukan lawan dan bukan sekadar pasukan belasahan. Will have the chance to main di peringkat yang tertinggi, di mana will give them a great exposure to play with good players. They can learn so much more, and insyaAllah benda itu bukan saja akan digunakan untuk klub tetapi juga untuk pasukan kebangsaan. So it's a win-win situation for Malaysian football to have JDT participating in ACL. Bercakap mengenai pemain import, jelas Tunku Ismail pemilihan kali ini lebih teliti kerana JDT mahu memiliki pemain import yang berkualiti. Setakat ini, 3 pemain import telah dikenal pasti dan pengumuman rasmi mengenai perkara itu akan dibuat tidak lama lagi. Tunku Ismail semalam menerima kunjungan rasmi Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM di Johor Bahru. Beliau turut menyertai perlawanan bola sepak persahabatan bersama pasukan SAM di Padang Seri Gelap yang menyaksikan pasukan TMJ berjaya menewaskan SAM 10-1. Skuad Hoki Negara terus mempamerkan aksi konsisten dalam kejohanan trofi Juara-Juara Asia 2018 di Muscat, Oman apabila meraih kemenangan ketiga malam tadi. Kali ini Malaysian Tiger menundukkan Korea Selatan 4-2 sekaligus membolehkan skuad kendalian Roland Oldsman itu mengumpul 9 mata. Malaysia mendahului perlawanan hasil jaringan Firhan Asyari pada minit ke-11. Namun Korea memintas dengan 2 gol selepas itu. Bagaimanapun, 3 jaringan menerusi Syahril Sabah, Tengku Ahmad Tajuddin dan Faizal Syahri selepas itu memastikan skuad negara meraih 3 mata penuh. Mereka kini perlu menewaskan India atau Pakistan untuk layak ke final. Sekian Buletin Pagi. Jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Sebelum berpisah, saksikan teknologi baru papan selaju udara atau flying board yang kelajuannya mampu mencecah sehingga 170 km sejam. Namun ianya mampu terbang selama 6 minit. Saya Asran Nizam Kadir. Teruskan menonton TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.